Tiga. Mulalah. Ya, Abang, mulakan. Kau lah dulu. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum dan selamat datang. Pukul 1, pukul 2 dah sebenarnya. Pukul 1 kita janji. Tapi masalah teknikal masing-masing dah settle. So kita perkenalkanlah kita punya panel. Bermula pada Amar. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Nama saya Amar, saya merupakan peminat Manchester City sejak 2009. 2009. Awal ni. Okey, Iqbal. Okey, nama aku Muhammad Iqbal Hamzah dan aku peminat Manchester United. Since tadika tak silap aku lah. Aku dapat main tu since tadika aku minat MU ni. Masa tu. Okey. Nama aku Aidil. Nama saya. Aku minat bola dan kelab yang aku minat ialah Manchester United sejak dari 2008 lagi. Yeah. Wow, lama. Lama agak dah. Daripada janam lagi lah. Zaman Zaman sosial. Ciwan zaman bila Okay, aku macam seperti yang kau tahu, aku minat Chelsea since 2005. Oh, lama. Lewat dah tu. Dah lewat. Taklah 25, sorry, salah sebenarnya. Aku dah jadi 3 aku berapa lah. Dah jadi 3 lah. 2004. Tu je lah. 2005. Okay, so kita mulakan topik kita lah. Okay. Tajuk kita apa ni? Tajuk kita apa, Mak? Okay, topik kita hari ni adalah kelemahan pasukan kegemaran masing-masing. Okay, so sekarang kita ada fans semua EPL je. So kita akan cakap pasal Chelsea, Manchester United dan juga Manchester City lah. Tapi memandangkan kita ada dua peminat Manchester United, so korang Tak masih apa. lagi tak apa, masih lagi bercakap tentang Manchester United lah. Okey, mulakan dengan Iqmal lah. Iqbal, okey. Kelemahan. Kelemahan Manchester United bagi aku untuk musim ni, and sebelum ni pun musim ni pun teruk juga sebenarnya bagi pertahanan lah. Okay. Untuk musim ni bagi aku pertahanan ni agak, dia sebenarnya lepas PKP lepas COVID-19 ni. Okay, game start nampak dah positif terhadap impak kepada ni lah, pertahanan lah, defense kan. Okay, aku rasa defense agak teruk sebab kawalan bola tak kemas lah. Macam semalam, boleh tengok game semalam Maguire. Macam mana teruk semalam. Sebab tag 80 juta tu sebenarnya Maguire ni, tekanan dekat situ. Sebab orang expect dia tinggi lebih dekat Maguire ni. Bagi aku tu lah, sebab Maguire ni sepatutnya tak perlu sampai 80 juta lah. Aku tak tahu MU kena scam ke apa sampai kena 80 juta. Sebab kalau sebab Maguire dah main international tau kan. Dia wakil England dah main World Cup dah pun kan. Gol lah, tak silap aku ada 2 gol World Cup kan. Kawalan bola dia agak ni lah. Sebab MU sekarang ni kau tengok tahanan dia start main semalam kau tengok kan. 3 game sebelum ni pun dia build up dari bawah tahanan tu. Dia macam kita main PES dengan FIFA tau. Kita main passing. Kita tak shot touch. Team main passing pada bawah pada. Tapi masalah orang ni dah pressure tau daripada depan. Dah pressure dari depan. So kita nampak kelang kabut macam tu kan. Okay, Maguire passing, Lindelof passing Wan-Bissaka. Lepas tu passing balik. So bagi aku agak bahaya kat situ bila macam semalam Bournemouth dia punya serangan dia agak pressure terhadap MU So bagi aku kawalan bola untuk defense agak lemah lagi kat situ. Tapi tak masalah pun. Sebab dari segi aku rasanya kelemahan MU pun dah sikit kat situ lah. Yang lain pun atas backup, konsisten dan tak konsisten kan. Macam Martial kadang konsisten, kadang-kadang tak. Kadang-kadang kau tengok dia main center forward. Bila duduk depan tu, bola jangan dapat. Bila orang tak hulur bola kat dia just finish je. Semalam dia buat gol pun daripada kiri tau. Okay, dia flank belah kiri and then dia masuk and dia shoot, dia curve. Itu lah cara aku rasa macam pertahanan tu agak kurang sikit lah. Tapi totally sekarang ni aku rasa okey lah, boleh lah beat untuk top 4 lah. And at least lah. Itu lah setakat ni aku rasa. Boleh lah. Boleh. Itu je lah.
Okay, so masalah pertahanan lah bagi kau Iqmal. Pertahanan lah sekarang ni. Cuma kalau nak cakap dari segi backup player pun aku rasa tak ada masalah sangat pun. Boleh lah kan. Boleh. Masih ada lagi lah player-player yang boleh backup. Contoh Bruno kalau injured. Bruno tu tak boleh injured, bagi aku tak boleh injured sebab dia player sangat-sangat penting. Sebab mentality dia sangat penting lah. Macam tak silap aku Gary Neville ke bebas tak cakap MU perlukan 4 atau 5 orang pemain macam Bruno. Bukan yang posisi yang sama. Mentality macam tu. Kan, tak pernah nak nampak. Kalau Bruno hilang, kau tengok game sebelum ni. MU kita kalau dah skor 1 gol pun dah cukup. Okay, dah cukup, kita kena bertahan. Sekarang ni kita boleh tengok berapa banyak MU boleh buat gol lagi. Luar banyak chance boleh create lagi. So bagi aku benda tu boleh lagi lah. Cuma untuk backup player tu ada yang perlu kena jual, ada yang perlu ditambah. Itu bagi aku lah. Tapi yang utama sekali pertahanan lah. Itu je. Untuk aku point aku untuk Manchester United. Okay, Aidil ada penambahan ke? Ya, dia MU ni lemahnya itulah pertahanan apa semua tu kan. Tapi kalau kita tengok masa off season daripada hari tu sebelum season ni start, kita dah nampak sebenarnya MU ni akan menghadapi season yang agak sukar sebenarnya. Okay. Sebab dia orang pecat Jose Mourinho kan. Lepas tu masa tu bulan Disember dalam 6 game MU menang 1 je game. And then ramai orang cakap pasal Mourinho ni memang toxic lah. Fan pun tak suka sekali lah. Lepas tu MU dia bounce balik, ambil caretaker boss iaitu Ole Gunnar Solskjaer kan. Resulting 8 kemenangan berturut-turut. Lepas tu 8 kemenangan away. Kira 12 game PL tu memang unbeaten streak lah masa tu mula-mula Solskjaer ambil kan. Lepas tu dia lemah satu lagi MU ni attitude player ke sebenarnya. Tak tahulah, tapi sebagai fan kita mungkin perasan lah kot kemalan apa attitude player kita macam mana, adanya ego lah apa semua. Buat hal masing-masing. Ada yang tak ada masalah dengan coach lah. Aku tak nak sebut nama siapa-siapa lah, tapi kita tahu lah siapa player-player tu kan. Lepas tu masa pre-season pun MU enjoy lah pre-season masa tu kan. Banyak menang dekat Australia, dekat Asia apa semua. Tapi kita struggle masa kita lawan dekat nak kalahkan tim Norway tu, apa, Kristiansund nama kelab tu. Struggle ke sebab tu home ground Solskjaer kan. Jadi player mungkin takut sikit lah kan. Ada aura. Lepas tu Solskjaer ni yang bagus dia mula-mula dia nampak player yang potential untuk dia kan. Dia bawa masuk Dan James, lepas tu Aaron Wan-Bissaka. Daniel James harga dia berapa? 15 juta masa tu. Wan-Bissaka 45 juta. And then yang paling mengejutkan sekali ialah MU habiskan duit 80 juta nak beli Harry Maguire. Itu semua orang kata tu macam wow, untuk defender 80 juta. Kita fan ni kita harap kan yang kita akan dapat midfield yang lagi particular lah. Macam Paulo Dybala ataupun Christian Eriksen, tapi tak jadi. Lepas tu kita sign lah player macam ni lah. Dan okey lah, Solskjaer dia pandai lah guna sikit-sikit. Tak tahulah sikit-sikit ke banyak, tapi nampak macam tak boleh nak exploit lagi lah. Tu lah. And then transfer out pula masa Solskjaer pegang tu, dah nampak dah goyah sikit bila Lukaku keluar. Betul Ander Herrera pun keluar lepas tu. Betul Antonio Valencia pun keluar. Jadi masa tu MU macam hilang tonggak kejap lah. And then sekarang ni kita pun strength kita pun agak kurang sikit. Lepas tu tengah recruit player-player muda sekarang macam Mason Greenwood apa semua tu. Ya, tapi kelemahan yang paling ketara sekali tu lah bahagian defend dengan midfielder lah. Sebab kita kehilangan Marouane Fellaini, Ander Herrera masa Januari hari tu lagi kan. Lepas tu digantikan dengan Scott McTominay dengan Andreas Pereira. Dua-dua player muda. Okay, memang orang muda yang bagus lah. Tapi
Tak tahulah, aku rasa mentality MU kita sekarang kita nak glory hunting tau. Kita nak menang. Kita nak menang. Kalau kita ambil player muda banyak sangat, macam itulah. Kita punya performance mungkin nombor 6, nombor 7 macam tu. Kalau boleh kita nak player yang dah siap dah. Yang boleh untuk glory hunting. Faham. Aku mungkin ada soalan untuk fans MU lah. Okay, untuk Iqmal dan juga Aidil. Okay, so lepas je mula balik bola sepak selepas wabak COVID tu, so Pogba pun dah start jumpa Bruno Fernandes kan? Maksudnya baru jumpa, maksudnya baru atas padang sama-sama lah. So adakah benda tu bagi impak terhadap gaya permainan Manchester United? Cuba jawab. Dia memang tak ada tak boleh dinafikan bahawa Paul Pogba tu key man kita punya lelaki kunci kita untuk atas padang. Key man kita. Yelah, aku ni opinion aku sendiri lah. Aku nampak lah ada impact yang positif lah atas padang antara dua orang ni kan. Memang crucial lah kehadiran Pogba dengan Bruno. Tapi yelah, kita tak tahu lagi macam mana the real challenge akan datang sebab kita tengok MU lawan pun tim-tim yang bawah-bawah lagi. Kita tak tahu macam mana pula kalau nak hadap Chelsea ataupun MC ke Liverpool lepas ni. Tapi setakat ni performance dua orang tu positif lah bagi aku. Tu je. Okay. Iqbal nak tambah apa? Ya, macam Aidil cakap tadi kan. Memang positif impact lah kalau Bruno dengan Pogba. Cuma sekarang ni memang dulu orang cakap, okay, kau perlu bawa Pogba depan lagi. Biar Pogba score. Tapi bila Bruno dengan Pogba ni, okay, oleh tactical dia sikit dia ubah. Okay, Pogba duduk bawah sikit. Pogba sekarang tak kurang untuk peluang untuk shoot goal lah. Tapi dia ada kat situ. Okay, dia ada kat situ. Sekarang ni Bruno main peranan yang sangat-sangat penting. Sebab Bruno, belah kiri ada, belah kanan ada, tengah, belakang pun dia pergi. Kan? Itu bagi aku agak istimewa kat Bruno sebab dia ada mentality tu. Cuma Pogba tu lah. Pogba bagi aku dengan Bruno sekarang boleh lah. Diorang ada impak yang positif lah bagi aku. Sebab sekarang ni pun kalau nak suruh Pogba buat gol, ada certain lah. Bila bola dah plan, okay, bola ke tengah, itu peluang Pogba. Kalau untuk set-up tu, biar Pogba dengan Bruno lah kerja dia, itu je bagi aku lah. Tapi positif impact memang ada lah untuk orang. Itu je lah aku rasa. Okay. So seterusnya, pasukan Chelsea lu ke MC lu? Dari Manchester ke Manchester. Okay, Manchester City lu lah. Jiran lah. Okay. So lepas Sané confirm pergi ke Bayern. So aku rasa ada 3 je lagi kelemahan yang perlu mungkin ditambah baik ataupun dilaksanakan dengan secepat mungkin lah. Okay, yang pertamanya penggunaan pemain akademi. Manchester City ni daripada dulu kita tahu susah nak guna player akademi sendiri. Kan kalau nak bandingkan dengan Arsenal yang lagi memang MU dengan Chelsea kan. Liverpool tak pakai sangat kot pemain akademi. So bila dah start baru start guna asal 3 orang pemain akademi yang aku nampak, Eric Garcia, Foden dengan Doyle. Doyle tu masih lagi dalam simpanan, tak start minit lagi. Tapi benda tu bagi impak lah. Lagi-lagi bila dah hujung-hujung ni player dah start injured, dah start off form. So bila start Eric Garcia main, Foden main, nampak improve lah permainan Manchester City. Yang kedua, central defense. Nah, itu penting. Okay. Korang pun asal komen kot, tapi orang tahu kan Manchester City ni berjuta-juta, berpuluh juta, beratus juta dah habis dekat defense saja. Tapi still lagi tak jumpa. Orang kata centre back, gandingan centre back. Macam Liverpool ada Van Dijk lah. MC ni Laporte ni walaupun harga dia mahal, walaupun nampak okey, tapi sebenarnya kita tak tahu ke mana lagi dia punya improvement tu boleh bawa kan. So nak tak nak kena ada satu lagi pemain centre back untuk isi kekosongan tu lah. Okay, kelemahan dari segi center defense tu dah nampak sejak kalah dengan Norwich 3-2 tu.
Kan? Okay. Sebab kita guna Stone dengan Otamendi. Dua-dua macam kelang kabut, dua-dua macam decision making pun hancur. Sebab MC dia main build up, dia main daripada bawah sampai ni atas. Dia kena dia kena center defense tu kena bawa bola, dia kena ke depan. Bukannya just holding back. Bila guna Fernandinho ni memang key player tapi dia holding midfielder. Dia asal dia holding midfielder, jadi dia bukannya pemain yang boleh push game tu ke depan. Dan yang terakhir sekali backup striker tak ada. Bila Aguero injured dengan Jesus ataupun Sterling pakai false nine ataupun Bernardo Silva pakai false nine. So benda tu tak cantik lah. Kena ada backup striker seorang. Okay, tu je daripada MC. Defend dengan tu. Defend backup striker dengan academy. Tu je. Chelsea apa cerita Chelsea? Tanya orang. Total Chelsea pula. Bagi aku paling ketara sememangnya kita boleh nampak lah di bahagian defend lah. Defend juga. Bahagian defend. Kita orang lagi banyak bolos pada MU aku rasa. Berbanding Sheffield pun aku rasa. Chelsea lagi banyak bolos pada Sheffield. So paling ketara kat bahagian defend. Dengar suara kau tak? Dengar. Dengar. Jelas. Sedap Melayu. So paling ketara bahagian defend lah. Bila tak ada partnership untuk dengan Rudiger. So lu jadi bahagian lubuk lah untuk Chelsea kat bahagian defend tu. Sebab kalau Christensen partner dengan Zuma dengan apa? Rudiger. Zuma partner dengan Rudiger, masih tak dapat lagi dia punya tu, tak tahu kenapa susah sangat nak bina chemistry antara dua orang tu. So paling kita ada defend lah. So kita orang cuba untuk mencari partner untuk Rudiger yang paling sesuai. Adalah ura-ura katanya nak angkat Koulibaly lah next season, tak tahulah. Tapi MC pun dalam pemerhatian Koulibaly. Liverpool pun sama. Ada yang katanya nak beli Ake balik. Tak tahulah, kalau nak beli jual balik berapa kali dah, kesian Ake. Dia kat Ake ke dia. So paling utara bagian defend, partner untuk Rudiger. Kesian Rudiger sebenarnya. Dia nak seseorang yang memahami dia. Zuma kabut. Bila dia dapat bola aku risau. Dia macam Maguire, aku rasa. Macam Phil Jones. So poin kedua aku adalah kelemahannya adalah backup keeper. Season ni Chelsea banyak habiskan masa bermain bahagian position keeper pada Kepa saja. So aku rasa Kepa. So next season aku rasa kena cari satu backup keeper lah. Robert Green ada ke? Apa dia? Robert Green dah tak ada. Oh. Nak guna Jamal Blackman pun takut-takut juga sebenarnya. Okay. Kalau Caballero okey, tapi itulah. Mungkin bagian penalti je dia okey. Tak tahulah untuk full time macam mana. So kena cari backup keeper. Poin ketiga pula, Tammy Abraham awal-awal season dia perform. Makin lama half season dan season sekarang ni yang nak menuju penghujung makin drop. So itu start kita tengok Giroud start, Abraham masuk minit 70, 60, 80. So dia dah tak boleh main full time lah aku rasa Abraham. Kadang-kadang jadi tunggul kat depan tu. So ketiga tu kena cari, memang dah ada pun striker baru next season. So satu pembelian yang bagus untuk Chelsea. So keempat pula poin aku adalah Kante tak dapat position asal dia bila main bawah Lampard. Dia tak dapat main CDM dia. Sekarang center midfield. Apa dia? Sekarang center midfield lah. Tu yang kita dapat banyak tengok Kante main atas sikit. So bila dah penghujung Liga ni, baru Lampard berani letak dia balik kat belakang. Aku tak tahu kenapa. So itu yang kita dapat tengok balik. Kante berlega-lega ke bawah, ke atas, ke kiri, kanan. So dia tutup semua ruang, alhamdulillah. Kante dapat position tapi semalam dia injured. Tapi tak tahulah next game dia main ke tak. So tu je lah point aku. Defend, striker, backup keeper, Kante. Khusus Kante. Itu je. Okay Ma, aku soalan dong Ma.
Macam mana Mas? Soalan lah. Musim depan Mas, season depan. Adakah Manchester City boleh bermain di Champions League Mas? Untuk tu Apa dia? Champions okey League. harapan Champions League asalnya apa kata kalau kita bawa kepada episod seterusnya. Oh, okay. Episode Geram. seterusnya. Geram. Terus episod seterusnya ni kita akan bincangkan tentang solution untuk setiap klub. Kita dah cakap kelemahan, so lepas ni kita akan cakap tentang solution ni lah. Okay. Kita akan cakap lah Okay. pasal, kita akan rungkas lah pasal Rungkas. Bukan lah. kita akan kupas. Rungkai lah rungkai. Dia dah gabung rungkai dengan kupas lah. Kita akan kupas lah pasal isu UEFA ban tu. Okay. So Cik Wang, Okay. habis? Ada soalan ke? Rasa tak ada dah. Itu je aku Tak ada rasa. Itu saja. Tu saja. Ada Okay. satu lagi, ada satu lagi. Satu lagi. Apa dia soalan? Sila. Tak ada soalan. Ini macam kenyataan umum. Tahniah Manchester menang semalam. Oh, terima kasih. Itulah. Agak merisaukan lah sebenarnya. Ah, Mula-mula. ya, Agak the door risau. lah. Ya. Memang tu. VAR semalam main peranan sangat penting. Setiap gol mesti ada VAR. Betul. Memang sakit hati. Semua VAR punya kerja. Tapi kemenangan Arsenal pun mengejutkan juga sebenarnya. Oh, itu yang mengejutkan. Itu mengejutkan. Setelah sekian lama mereka. Boleh kalahkan Wolves. Kalau Itu memang terkejut lah. Aku memang terkejut. Sebab Wolves pun guna player pertama dia orang. Betul. Greenwood wonder kid lah. Harap Betul, berterusan lah. Aduh. Harap gunalah Greenwood tu sebaik mungkin. Ya tu. Itulah. Dia aku tengok jemaah Van Persie ya. Finisher dia sangat-sangat cantik. Finisher bagus. Bagus gila. Finisher dia bagus. Dia dapat bola dia shoot pop memang gol. Tepat. Betul. Tu aku suka gila lah dengan Greenwood. Mungkin boleh swap dengan Giroud. Itu. Ingat kalau nak minta swap yang Galo pun kami tak terima saya. Galo. Dia best man bila dalam bilik apa nama dia kalau terrehat tu pergi bilik mana? changing room. Changing room. Dia main peran penting kat situ. Sebab dia yang pengalaman ni, center forward yang pengalaman. Okey. Okay, Tu itu je lah saja. setakat ni untuk hari ni. Masa Okay. pun mencemburui kita. Ya, Masa pun jealous dengan kita. So itulah kelemahan-kelemahan tim kita. Okay. ya, antara-antaranya. So stay tune next episode. Amar, apa tajuk dia? Tajuknya tentang solusi kepada setiap pasukan. Solusi. So mungkin kita akan ada fan daripada Ramai. Arsenal dan juga Liverpool, insyaAllah. Okey. Masih lagi InsyaAllah. rekrut. So siapa yang tengok video ni, kalau rasa nak join, boleh terus Boleh. Komen kat boleh bawah. terus komen lah kat bawah. Dia tak kisah dari tim mana sebenarnya. Nak masuk dari tim Leeds United ke Bournemouth ke. Boleh. Dia rasa Ya. ke? West Ham ke apa ke. Sedang dekat naik dia rasa. Betul. Boleh. Kita nak dengar juga fan-fan daripada tim-tim lain lah. Shake the beat. Betul. So the Big Six ke boring juga. Ada ni. Cuma mereka menyorok. Betul. So okey lah. Kita akhiri kita punya segmen untuk hari ni. Okay. Terima kasih rakan-rakan. Sama-sama. Bye. Jumpa lagi. Okey. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tembang tentang